أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sayyidul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Kata Syekh Abdul Samad, amma allati fid dunya fal ula an yazkurullaha subhanahu wa ta'ala wa yusni alaihi wa akramu bi'abdin an yakuna rabbul izzati fi zikrihi wa sanaihi, atau wa akrim bi'abdin an yakuna rabbul izzati fi zikrihi wa sanaihi. Artinya, adapun karamah, yakni kekeramatan. Keramat ni perkara yang pelik, perkara yang luar biasa, tapi tak mustahil. Sebab disebut perkara yang aneh. Bahasa Arab disebut sebagai perkara yang gharib ataupun disebut khariqul adah, menyanggahi adat, kebiasaan. Tapi tidaklah perkara itu tu merupakan perkara yang mustahil, tak mustahil. Cuma pelik je. Pelik kerana jarang berlaku, atau berlaku pada orang tertentu atau pada masa-masa tertentu, dalam keadaan yang terhad. Tapi benda itu bukan benda mustahil. Itu karamah. Cuma kita kena ingat bahawa karamah ni, kekeramatan ini, dia dalam pandangan ulama tasawuf ni, dia ada dua jenis. Satu keramat zahir, perkara pelik, perkara yang menyalahi adat kebiasaan, yang berlaku secara zahir, yang nampak kita tengok, perkara-perkara aneh lah, yang tak berlaku pada orang lain, berlaku pada dia. Contoh seperti adanya makanan daripada sumber yang tak disangka-sangka, tiba-tiba adanya. Kadang-kadang berlaku dia pergi ke tempat yang jauh, tapi dalam tempoh yang sangat singkat. Kadang-kadang berlaku seperti perjalanan berlaku di tempat-tempat yang orang tak berlaku pada orang lain, jalan atas air dan sebagainya. Itu perkara pelik lah, tapi tidak mustahil pada hukum akal. Aneh. Tapi apa-apa yang pelik ini ni, yang aneh zahir ni, orang panggil keramat zahir. Tapi tasawuf dia ada sejenis keramat lagi ni, orang panggil keramat batin. Keramat batin ni iaitu kekeramatan yang melibatkan keyakinan. Allah Ta'ala beri dia keyakinan yang kuat yang orang lain tak dapat. Allah Ta'ala memberikan makrifat, kefahaman tentang rahsia-rahsia ketuhanan yang mendalam yang orang lain tak sampai.
Allah Ta'ala beri dia keikhlasan yang tahap keikhlasan yang sangat tinggi, yang mana orang lain tak boleh nak sampai ke tangga tu. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu amalan dan ibadah pada tahap orang lain tak boleh nak buat, tak nak buat. Itu juga termasuk keramat, tapi orang punya keramat batin ataupun keramat khas. Antara dua keramat ni keramat mana yang menjadi pandangan ulama tasawuf, yang menjadi perhatian? Keramat batin ni. Jadi saya nak luaskan pandangan, kerana pada orang kita ni selalunya bila sebut keramat ni dia fikir perkara pelik hak zahir sajalah. Jadi dia tak nampak bahawa ada sejenis lagi keramat ni yang berlaku. Pada yang berbentuk keramat yang batin ni. Kalau keramat yang zahir ni banyaklah berlaku pada awliya sejak dari dulu sampai sekarang. Dan alim ulama kita pun banyak Allah Ta'ala kurniakan keramat-keramat zahir ni. Seperti cerita-cerita yang masyhur di kalangan ulama-ulama kita. Kalau Tok Pula Mani tu kisahlah yang diceritakan oleh orang-orang, wallahu alam, sebab ni kisah yang dinukilkan lah, dan kita harap betul lah, seperti yang diceritakan oleh orang ramai ni. Macam mana dia balik dari Mekah ni ambil buah durian. Ini cerita lisan lah. Balik dari Mekah, dia duduk Mekah masa tu, ceritanya ini saya saja nak cerita ni, nak menyatakan sepadang supaya kita faham keramat ni apa benda. Kita tengok perkara-perkara tu dikatakan Syekh Tok Pula Mani ni dia ada Mekah masa tu, dia ada seangkatan dengan ulama-ulama lain lagi lah yang duduk di sana tu. Jadi diceritakan dia balik ke sini ni, dia ambil durian. Kebetulan dikatakan durian tu, kata silaplah hak tu ya ada pohon. Dia balik ambil, dia pergi sana mula untuk orang sana hak dak kenal durian tu rasa durian ni. Dan itu cerita lisan yang tersebar lah, banyak berlaku. Dan berlaku juga pada tokoh-tokoh ulama kita orang lain lagi. Ada antara tokoh yang banyak cerita-cerita keramat ni Tok Palu. Antara banyak kisah-kisah keramat dia tu, sehingga yang tulis tentang keramat dia ni bukan saja orang Islam, orang putih pun ada tulis keramat dia tu. Sehingga orang putih sebut dia sebagai orang beratu, kerana pelik berlaku kejadian-kejadian aneh ke dia ni. Itu salah satu kisah yang disebut. Orang Inggeris ni bila nak mari jajah Terengganu ni dengan cara perundingan ni, jadi Sultan Terengganu masa tu dapat nasihat yang dapat penasihat dia ni, orang yang membelakangi dia ni ulama Tok Palu lah antaranya. Jadi perundingan ni berlaku menyebabkan akhir sekali tak berjaya lah Inggeris nak kuasai Terengganu ni. Jadi antara kisah yang dikaitkannya tu, duduk tu mesti lekat punggung. Lekat punggung, bangun lekat kursi. Dan ada disebut dalam setengah catatan tu, macam mana dia pergi ke naik orang putih ni, dia nak tunjuk hebat dia ni, dia bawa pembesar-pembesar naik kapal dia, naik kapal. So nampak gagah dia lah. Supaya orang Melayu Islam ni takut. Jadi lemah semangat awal lagi dah. Tu strategi dia. Tapi ceritanya bila Tok Kepala pergi ke kapal tu menurut laporan tu dia buat sengit serabang dia tu. Kapal jadi sengit. Jadi cerita ni disebut dalam catatan-catatan Inggeris pun sebut ni. Sebab tu akhir sekali dia tak sebut, dia tak tahu istilah keramat-keramat ni. Dia tak tahu Tok Wali ni, pada dia ingat beratu. Orang beratu dia sebut. Banyak buahnya bila dia mengajar, dia kata setiap ada air tu mesti ada ikan. Tapi ada jenis murid nakal sikit, jenis akal laju sikit. Dia kata dah dalam buahnya ada air kan. Tok Guru kata setiap ada air ada ikan. Dalam buahnya ni ada dak. Tok Guru kata ada. Ada sungguh. Dia belum ada dak setara ikan. Jadi ini hal-hal yang aneh ni berlaku. Semua perkara-perkara yang aneh yang luar biasa ni orang istilah keramat, tapi keramat zahir. Tapi ada sejenis keramat lagi ni, keramat batin, keramat makrifat, keramat tauhid, keramat iman. Ni keramat ni orang ramai tak kenal. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dia kata orang ramai ni dia hanya kenal keramat zahir je. Keramat batin dia tak kenal. Tapi keramat yang utama sekali orang batin tu.
Keramat yang batin dia ni Allah Ta'ala tadilah beri keyakinan yang kuat terhadap seseorang, apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Diberi kekuatan untuk kedalaman faham tentang ilmu, tentang makrifat yang oleh tak capai. Itu juga termasuk dalam keramat, tapi keramat maknawi ataupun keramat batin. Antara contoh keramat batin ni, kalau kita nak tengok apa yang berlaku pada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni dia dalam masa dia nak lawan dorongan nafsu buruk dia tu, dia bertekad dia nak pergi musafir, nak pergi Mekah tak silap. Dia bila dia jalan 1 kilometer, dia nak berhenti, dia akan sembahyang 1000 rakaat. Lek dia ni, sebab dia ada dorongan buruk ni, dia nak cara dia nak mengatasi tu. Dia menekadkan diri dia ni, dia kata aku nak pergi musafir ke tempat ni, tapi cara macam mana? 1 kilometer lebih kurang 1 kilometer lah, ukuran lama lebih kurang. Sembahyang 1000 rakaat. Bayangkan 2 kilometer 2000. Nak sampai ke tempat tu berapa lama? Bertahun-tahun. Tapi sabar dia. Sehingga ada di antara mereka ni tengok dan jumpa dia. Bila dia berada di satu tempat tu, dia sembahyang. Jadi orang lalu tu nampak dia tu sembahyang di sampai tempat. Dia buat apa yang dia nak tu, dan dia boleh buat. Cuba bayangkan 1000 kan 1 kilo sampai nak tempat tu bertahun-tahun makan masa. Siapa dia boleh tahan gitu agak. Tak tahu boleh tahan. Itu nak kawal sejenis keramat. Itu panggil keramat maknawiyah, keramat batin. Keramat ni lebih besar lagi. Dan kata macam Ibnu Arabi kata tadi, orang ramai tak kenal keramat batin. Yang kenal keramat batin ni hanyalah golongan orang yang khusus saja, yang tahu nilai dia. Orang ramai ni dia kenal keramat zahir sajalah. Jadi Imam Ghazali nak beritahu orang yang menghayati tasawuf ni, yang menghayati tasawuf sebaik-baiknya, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kepada dia ni 40 keramat, 20 di dunia, 20 di akhirat. Ini antaranya lah. Baik, maka yang di dunia ini adapun keramat yang diberikan Allah Ta'ala akan orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini di dalam dunia, di dunia inilah, dunia dulu. Maka iaitu yang pertama itu bahawa menyebut akan dia oleh Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala atasnya, iaitu menyebut akan dia oleh Allah ni, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala atasnya. Dan ajaib yang terlebih mulia dengan seseorang hamba Allah, yakni sesuatu yang sangat aneh pada seseorang hamba itu, bahawa adalah Rabbul Izzah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menyebut akan dia dan memuji atasnya. Baik, apa maksudnya tu? Kita selalunya kita ingat kepada Allah, tapi Syekh ni nak beritahu bahawa antara keramat yang diberikan kepada seseorang di dunia ini, Allah Ta'ala menyebut dia dan mengingat dia pula. Guana tu. Guana boleh jadi gini. Kita ingat kepada Allah Ta'ala, kita tahulah, kita menyebut-nyebut, kita cuba ingat-ingatkan makna-makna ketuhanan dia tu. Kita berzikir, kita ingat kepada Allah. Allah Ta'ala ingat kita pula. Guana. Iaitu banyaklah bentuk dia tu. Allah Ta'ala memuliakan dia, menzahirkan dia, macam-macam lah. Jadi Allah Ta'ala ingat kepada hamba-Nya itu secara khusus. Dah boleh jadi ke gini? Kalau nak tengok dalil pada firman Allah yang biasa kita sebut wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar, kalau kita terjemah, makna dia ingat kepada Allah itu, kita ingat kepada Allah tu pekerjaan yang besar, yang penting. Yakni zikir ni merupakan amalan yang penting, amalan yang mulia, amalan yang tinggi kedudukan dia. Tapi ayat yang sama boleh memberi makna lain, iaitu Allah yang ingat kepada hamba-Nya. Wala zikrullah, Allah yang ingat. Allah yang ingat kepada hamba-Nya itu akbar, itulah yang lebih besar lagi. Inilah Syekh nak gabar. Kita ingat kepada Allah satu hal, sekarang Allah juga ingat kepada kita. Itu antara kemuliaan orang yang dapat di dunia ini, dia diingati oleh Allah. Bila Allah Ta'ala ingat ke dia, dengan erti Allah Ta'ala banyaklah
memberi pertolongan kepada dia, jaga dia, muliakan dia dan macam-macam. Itu maksudnya, bahawa kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni, yang pertama sekali, orang yang menghayati tasawuf ni, dia Allah Ta'ala ingat ke dia. Bagaimana Allah Ta'ala ingat, itu kita tak dapat nak jelaskan lah. Tapi kita fahamlah kesang-kesang dia tu. Kesang-kesang Allah Ta'ala ingat, berarti Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala muliakan dia, Allah Ta'ala beri hidayah ke dia dan sebagainya. Nak tengok dalil lain lagi. Saya sebut ni sebab kadang-kadang orang kata, mana ada Allah Ta'ala ingat kita pula. Pertama sekali faham apa maksud Allah Ta'ala ingat kepada makhluknya. Bagaimana benda tu berlaku, hakikatnya dia tak dapat digambarkan lah, kerana dia berkait dengan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tapi kesan ingatan tu, hak tu yang kita boleh bayangkan. Kesan yang Allah Ta'ala ingat kepada manusia tu, dengan dia jaga dia beri hidayah, dia beri rahmat, dia beri inayah, penjagaan, dimuliakan. Itu kesan daripada Allah Ta'ala ingat kepada hamba-Nya. Samalah lebih kurang, dekat-dekat lah tu. Dekat-dekat lah tu. Cuma waktu tu dia ada makna yang halus lagi lah. Tapi lebih kurang lah. Kalau nak tengok dalil lain lagi, saya kabur ni sebab kita takut ada kemuskilan, kita kabur dalil lah ni. Baik, kalau tengok dalil lain dalam hadis kursi, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Itu dalil yang hadis sahih. Apabila seseorang hamba tu ingat kepada aku juga ingat ke dia. Jadi kita ingat kepada Allah, kita fahamlah, kita tahulah macam mana benda tu berlaku. Kita guna mulut kita sebut, akal kita faham, hati kita ingat, perasaan kita timbul dari ingatan tu, itu kita ingat. Allah ingat kita macam mana? Hakikatnya kita tak tahu rahsia tu, tapi kesan daripada tu kita nampak, kesan dia saja. Kesan daripada ingatan Allah kepada kita tu. Dia beri rahmat, dia beri inayah, dia beri hidayah, dia beri dijaga, dia muliakan, macam itu kesan daripada Allah ingat kepada makhluknya. Itu kita kena faham dan inilah. Jadi pertama sekali kata Syekh Abdul Samad, antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghayati tasawuf ni, dia diingati oleh Allah. Wasaniyah, yang kedua, an yashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimahu walau syakaraka makhlukun dha'ifun misluka wa 'azzamaka la tasharrafta bihi fa kaifa bil ilahil awwalin wal akhirin. Artinya, dan keramat yang kedua, keramat yang pertama tu, keramat yang kedua pula di dunia ni, berlaku di dunia, bahawa syukur akan dia oleh Allah Subhanahu Allahu Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala yang bersyukur kepadanya. Dah mana pula ni Allah Ta'ala bersyukur ni? Dengan maknanya lah, syukur ni dengan makna, kita kena faham hakikat syukur tu, nanti saya akan jelaskan. Jadi yang kedua ni, kata Syekh Abdul Samad ni, Allah Ta'ala bersyukur kepada hamba tu. Hak yang selalu kita sebut, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah ni, kita faham maknanya tu, iaitu pertama sekali kita sedar bahawa kita telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian kita mengiktiraf benda tu dan menyebutnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian anggota kita ni bergerak untuk melaksanakan sesuatu berkait dengan nikmat yang kita dapat tu dalam rangka apa yang dia suruh. Itu tuntutan syukur kita. Tapi Allah Ta'ala syukur kepada hamba-Nya, guna pula ni. Kena tengok. Tengok. Baik, kata Syekh ni, dan membesarkan akan dia, yakni Allah Ta'ala memuliakan orang tu. Dan jikalau syukur akan dikau oleh seorang makhluk yang dhaif seumpamamu, yakni apabila sekiranya seorang manusia yang lemah macam kita juga, manusia sama manusia ni, bersyukur, berterima kasih kepada kita, lalu apa yang berlaku? Dan membesarkan dikau,
Yang ni orang yang sama macam kita kok, bersyukur kepada kita, kemudian memuliakan kita. Nescaya mulia engkau dengan dia. Kita rasa sangat mulia. Maksudnya kalau ada orang terima kasih kita, memuliakan kita, kita rasa mulia dengan benda tu. Lalu bagaimana kata Syekh Abdul Samad ni, kalau Allah Ta'ala yang bersyukur kepada kita, sudah tu lebih mulia lagi. Jadi kalau orang terima kasih kita, orang memuliakan kita pun kita rasa sangat mulia dah. Maka bagaimana kalau Allah sendiri yang bersyukur kepada kita? Dah guna Allah Ta'ala bersyukur ni. Jadi kita tahulah kalau kita baca dalam Al-Asma' Al-Husna ni, antara nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur, yang maha syukur. Maha syukur ni maksudnya Allah Ta'ala membalas berganda-ganda atas kebaikan apa-apa yang dibuat oleh hamba-Nya tu, lebih daripada apa yang dibuat lagi. Jadi itu maksud Allah Ta'ala bersyukur. Yakni Allah Ta'ala memberi balasan, bukan saja balasan yang sama, tak lebih berganda-ganda daripada apa yang kita buat ni. Tidak akan, bukan jenis apa kebaikan yang dibuat oleh seseorang tu tidak diiktiraf, tidak diperlakukan, tidak diniladau. Apa-apa kebaikan yang dibuat ni akan dibalas, akan diberikan jarang, bahkan diganda-gandakan. Itu maksud bersyukur. Jadi setiap apa yang dibuat oleh manusia ni, maka Allah Ta'ala akan memberi pembalasan. Itu artinya Allah bersyukur. Jadi antara kelebihan yang diperoleh oleh orang-orang yang menghayati tasawuf ni, Allah Ta'ala bersyukur kepada dia. Yani setiap kebaikan yang dibuat, Allah Ta'ala akan beri balasan dan menggandakannya. Itu maksud. Nescaya mulia engkau dengan dia. Yakni kita rasa mulia dengan apabila ada orang yang sama macam kita juga terima kasih kita dan memuliakan kita. Kita rasa mulia dengan tu. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala sekiranya apabila Allah Ta'ala bersyukur kepada kita, sudah tentu kita rasa lebih mulia lagi. Betapa dengan syukur akan dikau oleh Tuhan sekalian alam. Maka bagaimana sekiranya kita ni Allah Ta'ala yang bersyukur kepada kita, yang dahulu-dahulu dan sekalian alam yang kemudian, yakni Tuhan kepada manusia yang sebelum kita ni dan manusia-manusia yang ada selepas kita ni, Tuhan kepada semua mereka itu, yang itu bersyukur kepada kita. Maka sudah tentu lebih mulia lagi lah. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab dia ni. Syekh Abdul Samad ni sebenarnya dia nukilkan semua ini daripada Al-Ghazali di dalam Minhaj Al-Abidin. Dan wasalisah, nombor 3. Jadi hak dua pertama ni jadi keramat mana ni? Keramat batin belaka. Keramat ada nampak. Allah Ta'ala mengingati hamba-Nya, Allah Ta'ala bersyukur kepada hamba-Nya. Hak ni dah nampak. Sebab tu saya sebut tadi tu, kadang-kadang orang baca benda ni, dah mana keramat? Tak nampak keramat ni. Sebab keramat ada yang zahir, ada yang batin. Jadi hak atas-atas ni keramat zahir belaka, keramat batin belaka. Maksudnya tak nampak perkara aneh-aneh. Orang yang dapat benda ni kadang-kadang tak nampak sangat kejadian-kejadian aneh pada diri dia tu. Wasalisa, dan yang ketiga, an yuhibbahu walau ahabbaka ra'isu mahallatin aw amiru baldatin laftakharta bizalika wa antafa'ta bihi fi mawatina azizatin fa kaifa bi mahabbati rabbil alamin. Baik, yang ketiga kata Syekh Abdul Samad, artinya dan keramat yang ketiga bahawasanya kasih Allah Ta'ala akan orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi. Allah Ta'ala suka ke dia, Allah Ta'ala berahi ke dia, kasih ke dia. Kita lah, kalau kita sendiri pun orang yang ada kedudukan, orang yang ada jawatan, suka kita. Kita pun dah kat rasa mulia sangat dah. Kalau anda kata dunia ni ada orang yang berkedudukan lah, orang yang berkedudukan, orang yang ada pangkat kedudukan dan kemuliaan, suka kita. Kita akan rasa bangga dengan benda tu. Kita akan rasa mulia dengan benda tu.
Dan jikalau kasih akan dikau oleh penghulu tempat kampung, ni banding kampung. Kampung dia ada tok mulu dia. Tok mulu suka kita. Ketua kampung tu. Atau kasih akan dikau oleh raja-raja yang di dalam negerimu. Kalau besar sikit, raja lah dalam negeri ni. Raja suka ke dia? Kasih ke dia? Nescaya dapat engkau kemegahan dengan dia. Kita rasa kita akan dapat kemuliaan. Kita dapat kemuliaan apabila kita dikaitkan dengan orang yang ada kedudukan ni. Kalau ketua kampung kasih ke orang tu, raja kasih ke dia, dia akan terpaling, dapat kemuliaan daripada perkara itu. Lalu bagaimana kalau Allah Ta'ala yang kasih ke dia? Dapat engkau kemegahan dengan dia, dan dapat engkau manfaat di dalam beberapa tempat. Bukan saja dia akan dapat kemegahan, tetap dapat kemuliaan, tapi dapat manfaat pula. Contohnya macam kalau raja di satu tempat tu kasih kepada seseorang, bukan saja dia akan dapat kemuliaan pada pandangan orang. Orang tahu orang ni orang raja, orang yang dikasihi oleh raja, dia akan dipandang mulia, akan dipandang tinggi lah oleh orang ramai ni. Yang kedua, bukan sekadar tu, dia ada pula manfaat-manfaat yang dia dapat. Adalah bermacam-macam manfaat lah dia akan dapat daripada hubungan tadi tu. Di dalam beberapa tempat yang mulia. Maka betapa lagi dengan kasih akan dikau oleh Rabbul Alamin, kata Syekh Samad. Lalu bagaimana sekiranya seseorang tu dikasihi oleh Allah Ta'ala? Maka sudah tentulah dia ni lebih mulia lagi, lebih mulia, yakni Tuhan sekalian alam. Jadi kalau Allah Ta'ala yang kasih kepada seorang hamba tu, sudah tentu lebih mulia lagi lah. Kalau di dunia ini orang yang berkedudukan tinggi ni kasih kepada seseorang, dia sudah dapat kemuliaan, maka dengan Allah Ta'ala sudah tentu lebih-lebih lagi lah bila Allah Ta'ala kasih ke dia. Wa rabi'ah an yakuna lahu wakilan yudabbiru umurahu. Artinya, dan keramat yang keempat, bahawa adalah Allah Ta'ala itu jadi wakil bagi orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini. Yani Allah Ta'ala yang akan urusan dia tu. Dah orang lain Allah Ta'ala lock, tidak cara, tidak urus, tak juga. Tetapi bila disebut Allah Ta'ala menguruskan dia tu, ada makna khusus. Jangan kita faham terbalik. Orang gininya Allah Ta'ala urus, orang lain Allah Ta'ala cara lock atas diri sendiri. Tak. Kerana kita tahu tidak ada sesuatu pun makhluk ni yang terlepas daripada taklukan sifat dia tu. Kudrat dia, iradat dia dan macam-macam. Itu secara umum melibatkan semua makhluk, tak ada benda yang terlepas walaupun satu zarah. Tapi secara khususnya dinyatakan orang yang ada sifat-sifat tertentu, orang yang ada ciri-ciri tertentu, maka dia akan dapat sesuatu yang khusus. Kalau penjagaan, Allah Ta'ala jaga dia secara khusus. Kalau dari segi rahmat, dia akan dapat rahmat secara khusus. Sebagai contoh kita tengok dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Dah dengan orang lain, Tuhan tak bersama dengan dia? Tak ada. Terlepas ke mana? Tak juga. Jadi hakikat makhluk ni tak ada yang terlepas daripada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dia bersama dengan orang yang sabar ni, orang yang ada ciri sabar ni, dia akan dapat sesuatu yang khusus yang orang lain tak dapat. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala yang menguruskan urusan tarekat ahli sufi, ialah yang mentadbirkan sekalian pekerjaan orang itu. Urusan dia ni akan diuruskan oleh Allah. Maksudnya orang yang menghayati perjalanan tasawuf ni, dia urusan dia tu akan dipermudahkan. Akan dipermudahkan. Kadang-kadang benda-benda yang menjadi keliru akan dijelaskan. Apa-apa yang dia muskil, Allah Ta'ala beri pedoman. Urusan dia tu nampak nyata, jelas bagaimana Allah Ta'ala menguruskan diri dia. Diperlihatkan kepadanya. Kadang-kadang dia keliru, Allah Ta'ala hidayahkan. Kadang-kadang dia tak nampak jalan, Allah Ta'ala tunjukkan laluannya. Itu ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama disebut dalam Al-Quran, wa huwa yatawallau salihin.
Allah Ta'ala lah yang menguruskan urusan orang-orang yang soleh. Baik. Kemudian wal khamisah, yang kelima, antara kelebihan orang yang menghayati tasawuf ni, ayyakuna li rizqihi kafiran yuwajjihu ilaihi min halin ila halin min ghairi ta'abin wa wabalin. Artinya, dan keramat yang kelima adalah Allah Ta'ala itu mengakui bagi rizkinya. Allah Ta'ala jamin rizkinya. Dan orang lain Allah Ta'ala tak jamin. Allah Ta'ala jamin juga. Semua makhluk ni rizkinya dijamin belaka oleh Allah Ta'ala. Tapi jaminan bagi orang yang menghayati tasawuf ni, dia ada khususiah dia. Kita kena faham gitu. Kalau kita faham orang ni jadi jamin, orang lain tak dijamin, salah. Berlawan dengan ayat lain. Kerana ada ayat beritahu cara umum bahawa tidak ada satu binatang yang hidup melata pun, yakni makhluk yang hidup atas dunia ni, illa 'alallahi rizquha, kecuali menjadi urusan Allah lah untuk beri rezeki kepada dia. Yakni dijamin rezekinya oleh Allah. Itu melibatkan semua makhluk. Jadi kalau kita faham orang ni saja dijamin, orang lain tidak dijamin, salah kefahaman kita tu. Jadi tentang semua makhluk tu jaminan am. Adapun yang khusus ni ada khususiah dalam perkara itu. Samalah seperti kita faham daripada ayat-ayat yang lain lah yang berkait dengan perkara ni. Macam Ustaz kata orang yang menghayati tasawuf akan dapat benda-benda. Saya rasa benda ni kita nak tahu hak mana apabila benda-benda makan mari. Kalau setakat mari dia tak ayah bos ni rasa tak jadi Ustaz. Jadi berapa peringkat mana tu tinggi ke Ustaz? Ya. Ustaz mungkin juga orang hak boleh tu dia sendiri pun tak tahu Ustaz. Ya, boleh jadi. Jadi nak memahami perkara ni pertama sekali perlukan pengajian. Yang kedua, lebih baik lagi sekiranya ada bimbingan khusus daripada guru-guru yang yang panggil mursyidin. Itu lebih khusus lagi lah. Tapi kalau dia mengaji pun dia akan nampak berapa perkara. Apa yang disebut ni sebenarnya kalau dia mengaji balik dia akan nampak sikit, ada kefahaman sikit lah. Cuma kalau dia mengaji secara khusus lagi tu mungkin lebih jelas lagi lah kefahaman dia. Contoh nak apa? Contoh dia kata tadi Allah Ta'ala menguruskan urusan rezeki dia tu. Contoh dia. Jadi hakikat sebenarnya rezeki seseorang tu memang sudah diurus oleh Allah. Allah Ta'ala urus urusan hidup dia tu diuruskan Allah. Baik, contoh mudah. Memang setiap makhluk ini sudah ditadbir oleh Allah. Tak ada benda yang terlepas dari tadbir Allah. Semua. Tapi bila disebut orang yang menghayati tasawuf ni, dia diuruskan oleh Allah, dia ada makna-makna khusus yang mungkin orang lain tak dapat kepengertian tu. Contohnya, bila dia menghadapi kebuntuan tu, rupanya benda tu dapat diselesaikan dengan mudah. Yang mana mungkin orang lain tak dapat kemudahan tu. Kemudahan tu. Tapi pada dasarnya, semua benda sudah diuruskan oleh Allah. Itu akidah kita. Tapi tasawufnya, orang yang menghayati tasawuf ni dipermudahkan urusan tu. Jadi orang yang menempuh perjalanan tu dia rasa Allah dipermudahkan. Banyak dipermudahkan urusan dia. Sakok-sakok pelepah. Dan mudah. Mudah. Itu nampak pada orang yang tempuh benda tu. Itu benda contohnya. Ustaz sebut tadi macam saya pernah dengar sebut macam Tuhan kata siapa-siapa buat gini dapat jadi tangan dia dalam telinga. Aku saya faham tak? Jadi mana dia cerita tu dari mana? Apabila tangan kita ni jadi macam Allah Ta'ala, sekali perbuatan tangan buat dia kawal. Jadi mana kita takkan buat benda-benda buruk. Kalau telinga jadi telinga dia jadi mana telinga tu tak mau dengar. Kalau lidah kita tu tak mau cakap benda mana. Tapi kalau bab kemuliaan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala atau bersyukur Allah Ta'ala pada kita, macam mana kisah dia pada kita? Baik, macam saya sebut tadi tu, bila Allah Ta'ala bersyukur kepada kita ni, iaitu Allah Ta'ala memberi balasan atas apa yang kita buat. Dengan arti balasan tu sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Kalau balasan ukhrawi kita tahulah belum berlaku lagi, dijanji di akhirat nanti. Di dunia ni kadang-kadang kita nampak kesan-kesan dia tu. Maksudnya kita buat baik, kadang-kadang diberi kelebihan kebaikan kita atas dunia kita nampak. Jadi masing-masing yang lalu, masing-masing yang mengalami kadang tu. Jadi bila dia mengalami bagaimana Allah Ta'ala macam dia berdoa, dia menghadapi kesusahan, dia berdoa, Allah Ta'ala zahirkan doa dia tu, tunaikan hajat dia tu, nampak
kenyataan itu salah satu. Cuma secara pastinya itu benda yang abstrak lah. Cuma paling tidak dia akan nampak makna-makna khususiyah itu. Macam mana Allah Ta'ala tadbir dia, Allah Ta'ala jaga dia. Mungkin sebahagiannya itu dia akan nampak dalam hidup dia. Itu maksudnya. Baik. Dan keramat yang kelima adalah Allah Ta'ala mengakui bagi rizki orang yang menjalani tarekat ahli sufi ini. Yakni Allah Ta'ala beri jaminan rizki. Macam saya kata tadi lah, hakikatnya jaminan rizki ini mencakupi semua makhluk. Allah Ta'ala beri jaminannya tu. Itu i'tiqad kita, keyakinan kita. Tapi bagi orang yang menghayati tasawuf ni, dia dapat jaminan rizki ni, dia ada makna khusus dia tu. Dan orang yang menempuh perjalanan tu, dia akan memahami makna-makna khusus ni. Padahal ia mendatangkan rizkinya itu daripada hal kepada satu hal. Yakni rizki yang dia dapat tu daripada satu keadaan ke satu keadaan dengan tiada susah, dengan arti dipermudahkan urusan dia. Jadi orang tu sendiri dia terasa bagaimana rizki itu dipermudahkan. Rasa mudah dia tu, rasa mudah apa yang ditetapkan Allah. Rizki ni sudah ditetapkan Allah, masing-masing dia akan dapat bahagian masing-masing. Cuma tinggal lagi orang yang menghayati tasawuf ni, dia rasa kemudahan dalam bab tu. Mudah je rezeki dia. Banyak tu lah. Tapi dia rasa benda tu dipermudahkan. Tidak ada bebanannya. Berbanding dengan setengah tu, rezeki yang ditetapkan memang banyak tu. Dah dia nak lagi dah. Tapi dia rasa perih, payah, beban nak boleh tu. Itu maksudnya. Jadi diberi jaminan dia, dipermudahkan. Kadang-kadang ialah apa yang ditakdirkan Allah, rezeki ni termaksud apa yang ditakdirkan. Bila ditakdirkan tu akan sampailah menurut kadar yang ditetapkan tu. Cuma bagaimana benda tu berlaku? Pada orang yang tu mungkin pada dia usahanya berat, payah, dapatlah apa yang ditetapkan tu, tapi laluan dia tu romek, susah. Maka yang dipermudahkan ni dia peringatkan. Dan banyak hal lah, kadang-kadang tidak melalui sebab-sebab pun. Itu alamat antara tanda-tanda bagaimana perkara ini berlaku pada orang yang diberi kemuliaan tadi tu. Benda banyak tu tetap banyak tu lah. Tapi bagaimana dia diberi oleh Allah Ta'ala, itu ada unsur-unsur ni, unsur-unsur penjagaan Allah, jaminan Allah. Allah Ta'ala beri kemudahan ke dia. Dengan tiada susah dan tiada lelah. Maksudnya tak susah, tak lelah, tapi kadar tetap samalah. Dan dengan tiada memberati akan dirinya. Tak rasa beban, dia tak rasa beban, dia tak rasa pusing, tak rasa susah. Dia rasa kan, itu antara tandanya bahawa dia dijamin oleh Allah. Padahal jaminan ni juga ada pada makhluk lain. Tapi mungkin orang lain, mungkin dia pusing, dia susah tentang rezeki dia tu. Tapi sampai masa boleh juga. Tapi dia sendiri serabut, pusing, itu ni, rasa susah nak boleh ni. Itu kadang berbeza. Tapi kodok yang ditetapkan tetap macam tu lah yang akan dia dapat. Itu dia kadang. Setengah tu kena kerja keras, setengah tu tak payah kerja apa-apa, mari dah setengah. Boleh-boleh ada. Ada kalau kita baca kisah Syekh Ahmad Zarruq, antara tokoh ulama dari Afrika Utara dan merupakan salah seorang tokoh alim ulama dunia Islam lah, terutamanya dalam bidang tasawuf. Tapi dia kemahiran dia, kealiman dia bukan bidang tu saja. Dia juga mahir kealiman dia dalam bidang-bidang yang lain. Tapi kemasyhuran dia tu banyak dalam bidang tasawuf ni. Bahkan keahlian dia dalam bidang tu sampai ke tahap dia boleh membuat qawaid, kaedah-kaedah. Ulama yang sampai darjah boleh buat kaedah ni tak sebilangan, tak ramai. Tak ramai bilangan yang boleh menulis kitab sampai ke tahap boleh buat formula. Kebanyakan ulama kita ni dia tahu dalil je, tahu membahaskan dia itu ni, tahu memahami. Tapi sampai tahap dapat membuat perkaedahan tertentu, tu jarang-jarang, tak banyak. Maka Syekh Ahmad Zarruq ni salah seorang tokoh ulama yang sampai darjah tu. Kalau Imam Nawawi tu kita tahulah, dia ada dalam fiqh antara ulama yang sampai darjah ni Imam Nawawi,
Al-Ashbah wan Nazair, kitab yang sampai ke tahap dia memperkaedahkan sesuatu tu, memformula. Kalau satu benda kau dia sampai ke tahap boleh buat formula. Bukan saja dia tahu dan dia guna, tapi boleh buat formula tu perkara. Ini satu tahap keilmuan yang sangat tinggi. Maka Syekh Ahmad Zarruq ni dia termasuk orang ni. Dan dia ni nak ceritanya Bak Rizki ni dia duduk ngetuk dia. Kerana mak ayah dia tu meninggal masa muda lah. Dia tok dia duk ajar dia. Tapi tok dia bukan orang kaya. Tapi nak tahu rezeki dia mari ke mana. Riwayat kisah sebut tok dia ni bila cari makan tak ada makanan, dia berdoa, dia ajak anak dia, cucu dia ni berdoa. Tiba-tiba ada je bucu rumah tu, ada situ ada sini makanan. Dia cari-carilah. Tapi hari tak mutus tak ada, dia ajak cucu dia ni berdoa kepada Allah. Tak ada je dalam rumah dia tu rezeki. Dia pelik. Berlaku pada Syekh Ahmad Zarruq. Kalau baca sejarah dia, kita tahu kisah ni. Wasadisa an yakuna nasiran yakfihi kulla aduwin wa yarfa'u anhu kulla qasidin bisu. Ni nampak unsur-unsur keramat zahir sikit lah. Tadi pun ada unsur-unsur keramat zahir dah, mahala ke situ dah. Yang kena ni jelas sikit. Artinya, dan keramat yang keenam, antara keramat yang dimuliakan Allah kepada orang yang menghayati tasawuf ni, bahawa adalah Allah Ta'ala itu menolong baginya. Allah Ta'ala tolong ke dia, padahal ia membalaskan daripadanya akan tiap-tiap seterunya. Jadi orang-orang yang memusuhi dia itu terima balasan yang setimpal lah akan dia, seterusnya akan dia, dan menolakkan Allah Ta'ala itu daripadanya seorang yang tiap-tiap akan berkehendak menjahati akan dia. Demikian juga ada orang yang niat jahat ke dia, nak buat jahat ke dia, Allah Ta'ala sisih, elok, lari, nak buat baik. Jadi antara keramat yang kena ni, Allah Ta'ala jaga dia daripada orang yang nak memusuhi dia. Allah Ta'ala lindung juga, pelihara dia, jaga dia. Tapi saya nak cerita contoh, kita ingat contoh-contoh lah. Arwah kepada guru saya almarhum Syekh Abdullah Mubarak ni, dia banyak cerita-cerita musuh zaman. Sebab zaman dia tu zaman Indonesia bergolok, tahun 50-an. Tahun 50-an ni Indonesia baru merdeka. Jadi Sukarno pun ada, masa tu komunis pun ada, Darul Islam pun ada, macam-macam ragam masa tu. Masa tu penjajah Belanda pun cuba nak masuk balik ke Indonesia, bergolok di tanah Nusantara ni. Berlaku nak ceritanya, salah satu ceritanya ni nak khabar ni lah, orang takak dia. Masa tu orang Belanda tuduh dia kerana mengancam macam-macam lah. Akhir sekali Belanda takak dia. Ni kisah berlaku, cerita ni tercatat lah dalam kisah. Belanda takak dia, waktu tok dalam jaga di Tasikmalaya. Jaga dia tu kebetulan kedudukan jaga tu dengan rumah residen ni seberang jalan, seberang je jaga. Jadi takak Tok Syekh ni tok dalam jaga. Hak peliknya, bila sampai waktu solat, bergegur kawasan ni, bergegur, kocang habis, pecah barang-barang ni, jatuh habis. Tapi peliknya, bila masuk waktu sembahyang, bergegur. Jadi residen Belanda ni tanya orang situ, ada gempa bumi ke? Tak ada. Awak tahu lah Indonesia tempat gempa bumi banyak. Tak ada. Tapi dah mana bergegur ni habis, gelah-gelah boleh jatuh ni, pingin boleh pecah ni, macam mana ni? Jadi orang siasat tengok tak ada gempa bumi pun, kecuali kat tu je, tempat tu je. Jadi akhir sekali orang pun beri nasihat ke dia, maknanya ada benda tak kena ni. Kesimpulan mudahnya, orang cek dalam penjara tahulah bahawa ada Tok Syekh yang dipenjarakan secara tuduhan palsu. Syekh Abdullah Mubarak ni dituduh secara palsu, dipenjarakan. Ni musalah orang ni, dia kata mungkin dah bebas dia. Dan dia dibebaskan lah. Lepas tu tak ada dah, gocang-gocang ni tak ada dah. Jadi orang niat jahat, nombor 2 tak lindung sisi.
Dan ada lagi kasus yang sama lebih kurang tu, dia dengan bupati ni, bupati kat macam gubernur daerah lah ataupun raja setempat masa tu di Darul Islam ni, orang jenis ISIS yang kita kat macam Daesh lah, orang jenis nembak orang Islam tapi bagi bunuh orang Islam juga. Ni penyakit oleh hari ni. Jangan-jangan sampai menarak tempat kita penyakit ni. Jadi masa satu ketika dia sedang duduk ni, mari kelompok ni duduk tembok berterabur. Gubernur ni ataupun ni bupati ni tak ada tempat nak lari, nusuk belakang Tok Syekh ni, Syekh Abdullah ni. Peluru berterabur, tapi tak kena sutih abu. Tak kena sutih abu. Satu kata tembok ni takut tak tembok lagi babi apa, ada rubah-rubah ada kena takak. Tapi nak khabar ini antara kamu adalah beri kepada mereka ni telah sisih banyak daripada kena niat-niat jahat musuh-musuh. Tapi bila sampai masa sampai tak dikenalah. Cuma Allah telah zahirkan beberapa bentuk bagaimana dia dilindungi, dijaga secara luar biasa. Jadi kerana sudah masuk waktu insya kita bertisakkan dulu dan insya-Allah akan sambung pada minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi